cakap. Dalam bilik satu hotel. Apa yang kau buat ni? Ha? Apa benda kau buat ni? Apa yang kau buat ni aku tanya? Sumpah demi Allah aku tak buat apa. Okey, report ada. Satu hotel. Kau ada otak tak? Kau ada otak otak? tak? Agam lah aku tahu. Ha? Buat apa tak? Hei, kau. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Hafiz Ainuddin. Video kali ini saja saya nak kongsikan berkaitan dengan satu video yang agak viral sekarang ni, iaitu video seorang isteri curang dengan suaminya apabila dia check in hotel dengan seorang lelaki lain lah. Jadi suami ni dengan kawan dia, mungkin dalam 4-5 orang macam tu, dan suami ni bawa anak lepas tu. Dia pergi serbu hotel tu dan diserang isteri dan pasangan curang tersebut. So kecoh lah juga keadaan tu. Mana ialah kan, suami kan bila nampak isteri dekat dalam hotel, dalam bilik dengan lelaki lain, otak dia mesti fokus, mesti fikir mereka ni akan buat penzinaan. Walaupun isteri dia dah mengaku, dah bersumpah, dia kata demi Allah saya tak buat apa-apa, dia kata macam tu kan. Bila fikir balik, kalau dia duduk berdua dengan lelaki lain, takkan tak buat apa-apa. Nasib baik kena serbu. Kalau tak serbu, kalau serbuan tu tak dibuat, apa yang jadi pada isteri tu? Mesti akan berlaku sesuatu lah antara isteri tu dengan lelaki lain. Betul tak betul? So saya sebenarnya tak nak kupas panjang berkaitan dengan video tersebut. Yang saya nak sentuhkan adalah kenapa boleh jadi macam ni. Kenapa boleh sampai ke tahap ini? Kenapa isteri dia sanggup berjumpa dengan lelaki lain, check in hotel berdua dan tanpa pengetahuan suami? Kenapa boleh jadi macam ni? Saya boleh kata beginilah. Kalau kita tengok keadaan situasi ni, saya boleh kata puncanya dengan 3 perkara yang saya boleh kongsikan. Dengan 3 perkara. Yang pertama, mesti ada kaitan dengan iman. Akhlak kita ni terbentuk kerana iman. Iman ni yang akan memacu dan dia akan membentuk diri kita. Kalau ada iman yang tebal, kemungkinan benda ni tak akan berlaku, kan? Semuanya berbalik pada iman. Kalau ada iman, kalaulah diri dia ada iman, Allah akan protect diri dia dan hatinya daripada melakukan maksiat, InsyaAllah. Itu pentingnya di iman. Macam mana nak kena ada iman? Caranya dengan kita buat amal soleh, kan? Buat amal soleh, lakukan ibadah, buat ibadah wajib, sunat, buat sama-sama dengan isteri dan suami. Yang kedua, suami. Boleh saya kata kat sini, keluarga kita sebenarnya dibentuk oleh suami. Kalau tak percaya, cuba, kalau yang tengok saya ni adalah suami, cuba tengok isteri kita. Waktu dia marah, waktu dia seronok, waktu dia gembira, waktu dia bergurau, ada tak rasa macam dia bergurau dengan cara kita? Ada tak dia marah anak-anak dengan cara kita? Ada tak waktu dia menggunakan perkataan, cara dia bercakap, cara dia berkomunikasi, ada tak dia seakan-akan meniru gaya kita? So nak bagi tahu, sebenarnya isteri, anak-anak, keluarga dibentuk oleh suami. Semuanya dibentuk oleh suami. So suamilah tonggak utama dalam keluarga. Apa yang berlaku dalam keluarga adalah punca daripada suami. Nak tak nak, suami yang perlu membentuk keluarga. So macam mana bentuk suami, macam itulah isteri. Kalau suami tak didik isteri, so isteri tak mungkin jadi macam ni. Mungkin takkan jadi macam ni. Dan bila ada kebebasan dalam rumah tangga, so isteri boleh buat itu, buat ini, so makalah berlakulah benda-benda macam ni akan berlaku. Yang ketiga, bila tengok video tadi, isteri dia muda, badan dia, rupa dia cantik lah. Senang cakap, saya tengok perempuan ni cantik. So ada potensi sekiranya dia ni terlalu rapat dengan lelaki lain mungkin boleh jatuh cinta. So 3 punca lah. Bila perempuan ataupun isteri kita terdedah dengan lelaki, menyebabkan potensi untuk dia rapat kena ganggu. Kena ganggu ni maksudnya dia lah bergurau dengan lelaki lain. Lelaki pun seronok nak bergurau dengan dia. Itulah punca kenapa jadi macam ni. So nak tak nak atasi 3 perkara. Yang pertama, iman kena ada. Lakukan solat, jangan tinggal solat.
Itu paling utama sekali. Yang kedua, suami kena didik isteri. Suami kena didik isteri. Yang ketiga, atasi pekerjaan isteri. Kalau suami rasa isteri tu cantik, tak kisahlah dari segi fizikal dia ke, ataupun lemah lembut dia ke, ataupun akhlak dia. Kalau kita nampak cantik, ini nasihat pada suami, sebaiknya jangan benarkan isteri tu bekerja dengan yang melibatkan ramai lelaki. Lelaki muda dan sebagainya. Lelaki, tak kisahlah lelaki muda ke tua ke, kalau boleh jangan libatkan isteri dalam bekerja yang ada lelaki dan perempuan. Kalau boleh elakkan. Kalau nak kerja yang ada perempuan je. Ataupun kalau lelaki, mungkin lelaki tu dia tak kerap jumpa, dan potensi untuk dia curang tak akan menjadi. Kalau rasa tak ada kerja yang sesuai, yang ada perempuan semua, sebaiknya kita minta isteri jangan bekerja. Kalau nak buat kerja online ke apa ke, kan zaman sekarang ni buat perniagaan online kan banyak. Itu je cara dia. Jangan biarkan isteri tu dia bekerja secara bebas. Okey, mungkin itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak yang menonton. Wallahualam. Jom bangkit, do something.